Yang kita semua tahu apa? Iaitu rambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai tudung, pakai telekung, dia kena melebihi dari contoh dagu kita lebih. Betul? Tepi pun kena lebih. Macam gambar tadi, ini pun kena lebih. Kerana apa? Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. So itu yang kita dah bahas ibarat yang telah lalu. Okey? Okay, boleh faham? Ini yang saya dapat jumpa. So saya tak boleh nak cakap apalah. Dan waktu pun dah tak cukup. Okey. Sekarang kita terus pengajian kita. Cukup dah masail. Terakhir sampai mana? Sekejap. Niat tu dah. Faslun syurutu takbiratul ihram. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini suatu fasal, syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Pertama takbiratul ihram itu mesti terletak ketika dia sedang berdiri fil fardi, di dalam solat fardu. Berarti nak takbiratul ihram dia tak boleh tengah duduk Allahu akbar terus diri, tak boleh. Faham? Begitu juga kes orang yang tak mampu untuk berdiri, dia kena solat duduk tapi dia mampu untuk berdiri takbiratul ihram, maka wajib untuk dia berdiri takbiratul ihram dulu. Mungkin nanti bila dah sujud, kalau dia dah turun, dia dah tak boleh naik dah, itu kes lain lah, lutut dia memang tak kuat. Pembahasan solat, cara solat dengan duduk dah banyak dah kawan-kawan saya buat dekat dalam video-video diorang. Diorang semua selebriti hebat-hebat. Pandai untuk terangkan. Saya ni bahasa Melayu pun campur aduk. Wa antakuna bil arabiyati, nak kena takbiratul ihram kenalah dengan berbahasa Arab. Kena berbahasa Arab, maksud dia apa? Iaitu Allahu akbar. Tak boleh kata Allah maha besar. Faham? Mentang-mentang dia baru masuk Islam, lepas tu dia rasa saya kena faham semua tu, saya kena ambil yang terjemah je. Padahal nak sebut Allahu akbar boleh diajar. Tak boleh lah, kita kena ajar dia, kena sebut yang bahasa Arab. Jangan pula kita Malaysia. Malaysia tak payah nak Arab-Arab, kita kena style Malaysia. So solat kita semua kena bahasa Melayu. Itu tak betul dah tu. Tak betul, pakai bahasa Arab. Allahu akbar. Faham? Wa antakuna bilafzil jalalati, dan juga takbiratul ihram tersebut kenalah dengan lafaz jalalah. Tak boleh sebut Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Faham? Dia kena menggunakan lafaz jalalah. Faham? Ataupun Allahu A'zamu, contoh dia pun tak boleh. Wabil lafzi akbaru, dan juga kena guna lafaz akbaru, itu tak boleh. Allahu a'zamu, tak boleh. Allahu akbaru sah. Ar-Rahmanu akbaru tak sah. Allahu a'zamu tak sah. Okey, faham? Inilah mazhab Syafi'i. Wa tartibu bainal lafzaini, dia kena tartib dengan antara dua lafaz. Maksud tartib apa? Allahu akbaru, tartib. Maksud Allah dulu baru akbaru. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh akbaru Allah. Adapun yang paling agung adalah Allah. Tak boleh, dia kena tertib Allahu akbaru. Wa alla yamudda hamzat al-jalalati, dia tidak boleh terlalu panjangkan, dia tidak boleh panjangkan mad atau panjangkan hamzah bagi jalalah. Dia tak boleh kata Allahu akbar, tak boleh kan? Itu tak boleh. Faham? Wa adamu maddi ba, Allahu akbar. Contoh dia, kadang-kadang ada orang yang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dah panjang sangat.
Ada mat kat situ. Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu. Lepas tu apa? Wa alla yushaddida al-ba', iaitu ba' tersebut tak boleh ditasydid. Allahu akbar. Faham tak? Akbar tak boleh ditasydid. Okey. Wa alla yazida wawan sakinatan, tak boleh menambah waw yang mati, au mutaharrikatan atau yang berharakat, baina kalimataini antara dua kalimat. Allahu akbar. Tak boleh. Allahu akbar, ini tak sah solat dia. Wa alla yazida wawan qablal jalalati, dan dia tidak boleh menambah waw sebelum lafaz jalalah. Contoh dia apa? Wallahu akbar, tak boleh. Faham? Tak sah. Wa alla yaqifa baina kalimatai takdiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan dia tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir dengan suatu berhenti yang panjang, juga tidak boleh pendek. Contoh dia apa? Allah Akbar. Tak boleh. Ataupun Allah Akbar, tak boleh. Dia kena teruslah, kena sambung Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang ustaz, saya tengok ada orang panjang Allahu Akbar. Contoh dia. Itu mungkin sebab apa? Sebab dia nak masukkan niat dia daripada usolli fardhu zuhri, kan? Itu nak masuk Allahu Akbar. Kadang-kadang ada sampai 4 kali, nak buat macam mana? Namanya kalau ada orang was-was itu sebagai penyakit, itu macam mana? Faham tak? Entah tak kena. Ana ada kawan, dia memang solat tu dia sendiri ada penyakit was-was. Maksud apa? Dia tak suka tapi tak boleh. Dia mesti ada penyakit was-was. Ni macam mana? Was-was tu syaitan, dia kena lawan, tapi dah penyakit. Kan? Penyakit ni uzur. Orang uzur ni macam mana? Sehingga kadang-kadang dia takbir tu 3-4 kali. Allahu Akbar. Sebab tadi lupa zuhur. Macam mana dia lupa zuhur nak masukkan tu? Dia tadi dia duduk sibuk tu, dia tersebut usolli fardhu asri. Contoh dia. So dia kena buat boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang macam ni jangan jadi imam lah. Nanti masalah. Orang besar tadi. Tapi kalau kita jumpa orang macam tu, kita biarlah. Mungkin dia ada penyakit. Namanya orang penyakit, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab itu ditunjukkan dengan cara usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri arba'a. Allahu Akbar. Contoh dia. Baru dapat Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah. Kita biarlah dia. Kalau buat dia banyak sampai 5, 6 kali, 7 kali, saya tak suka lah ustaz solat sebelah dia. Itu nampak sangat entah solat tak khusyuk. Dah sibuk orang tak dia. Itu je jawapan dia. Dah tak payah nak cakap lah. Entah banyak songih. Entah solat tak khusyuk, tak payah layan orang tersebut. Entah yang solat tak betul. Itu masalah dia. Tapi kalau orang tu saja-saja main, haram lah. Tapi buat apa orang nak solat nak main? Orang yang suka main ni dia tak pergi solat pun. Dia tak pergi solat pun. So biar-biar lah. Ini kena faham orang tersebut. So terus wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan dia kena mendengarkan diri dia seluruh huruf-huruf tersebut. Sebab itu kalau ada orang masuk, ada imam Allahu Akbar, so makmum semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mulut tak bergerak, tak bergerak langsung macam ni. Ini sah ke tak sah? Tak sah lah. Sebab apa? Dia tidak apa? Ayyusmi'a. Dia kena apa? Yusmi'a. Asma'a yusmi'u isma'an. Isma' tu apa? Isma' tu maksud dia mendengarkan. Mendengar tu sehingga nafsu diri dia sendiri, telinga dia sendiri mendengarkan. Allahu Akbar. Itu sah.
Sebab walau ini nama dia sir. Jangan ingat sir itu dalam hati. Bukan. Itu hatif. Faham tak? Itu hatif. Ini sir itu apa? Sir itu dia bercakap perlahan. Sirron. Faham? Allahu Akbar. Itu sir. Jahron. Allahu Akbar. Dia kena faham istilah bahasa Arab. Nanti dia salah faham. Ini kalau sir Allahu Akbar, itu sah ayusmi'a dengan kadar mendengarkan pada dirinya seluruh hurufnya. Saya pernah solat di masjid saya dekat rumah saya lah, dekat Gombak sana. Saya solat maghrib, solat Jumaat saya baru balik di Indonesia. Kami kat pondok macam kat sini lah. Kalau baca Fatihah tu mesti ayusmi'a kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pakcik mana dah yang solat selah saya habis solat je. Dek, kalau semayang tu jangan baca kuat, baca dalam hati je. Saya jawablah, macam mana boleh baca dalam hati? Tak boleh baca kuat kan kita solat. Dia ganggu orang lain solat. Saya kata lah pakcik tadi solat Fatihah, baca Fatihah macam mana? Tak boleh dengar diri sendiri. Saya kata macam tu. Dia kata tak, baca dalam hati cukup. Dia tak ganggu orang sebelah. Rasul tak pernah buat. Allah. Saya kata ini masalah dia. Ni kat Selangor ni. Saya kata kat orang kena buat kelas fardu ain betul-betul. Buat kelas fardu ain betul-betul. Tak payah tinggi-tinggi, tak payah nak buka majmuk lah. Kita nak ngaji al-um sahaja. Imam Syafi'i karang al-um, ngaji al-um je. Dia ingat Imam Syafi'i karang al-um je, tak ada kitab lain. Imam Syafi'i ada fiqah dia, nama dia Al-Basit. Ada, tapi tak tercetak lah hari ni. Masih berbentuk manuskrip dan banyak yang dah hilang. Itu qaul qadim dia. Lepas tu ada al-um. Lepas al-um diringkas oleh Al-Muzanni. Al-Muzanni disyarahkan oleh Imam Mawardi, disyarahkan Imam Muharramin. Banyak qaul Imam Syafi'i tak ada dalam al-um. Sebab apa? Al-um itu terbatas. Ada riwayat yang diriwayatkan tapi tidak ditulis, tidak ditadwin oleh ulama, tapi disebut oleh ashabul wujuh ni. Ashabul wujuh ni apa? Ulama-ulama mazhab Syafi'i second atau third generation. Contoh dia Imam Mawardi, Imamul Haramain yang meneruskan tradisi tersebut, menyebut kaul-kaul tersebut. So tak bolehlah nak kata apa yang ada al-um tu saja Imam Syafi'i. Luar al-um tu semua bukan Syafi'i. Sampai ada dulu kat Indonesia ada yang mengarang kitab, dia tulis fikih Imam Asy-Syafi'i bukan Syafi'iyah. So apa dia nak bagi tahu kat kita, konon-kononnya apa pendapat Syafi'iyah ini bukan pendapat Imam Syafi'i, so tak boleh pakai. Kita nak pakai Imam Syafi'i sahaja. Itu pendapat yang batil. Batil. Kenapa? Kerana Syafi'iyah juga mengambil kaul-kaul Imam Asy-Syafi'i, dan ada kaul Imam Syafi'i yang perlu kita perlu kita ijtihad ulang. Bukan menolak ijtihad dia, tapi melakukan tarjih. Kerana Imam Syafi'i dalam satu perkara kadang-kadang buat 3 atau 4 jenis pendapat. Ini Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadid. Betul? Ni baru kaul qadim, kaul jadid. Kita pakai yang jadid lah, tak boleh pakai yang qadim. Siapa kata? Ulama bahas. Ulama ni bukan saya. Imam Sulaiman Al-Qurdi menyebutkan, Ibnu Hajar mengatakan ada beberapa belas daripada pendapat Imam Syafi'i kaul qadim yang mesti dipakai. Kerana apa? Kaul jadid dia ada masalah. Salah satu dia apa? Solat maghrib. Apakah waktu solat maghrib? Iaitu menurut kaul jadid, mula terbenamnya matahari, lalu berwudu, lalu solat sunat, selalu solat maghrib, lepas tu solat sunat. Ini nama dia waktu maghrib. Kira-kira nak kira 15 minit, 20 minit dah habis dah. Tadi solat maghrib saya tengok dari mula pukul 7, azan pukul 8 lebih. Logik lah, siap boleh buat kuliah solat maghrib lagi. Cuba kalau kita ambil kaul jadid, saya rasa banyak orang dah tertinggal solat maghrib. Sebab itu ulama berijtihad pakai kaul qadim. Kaul qadim apa? Sampai sekiranya hilang segala mega. Mega merah hilang, mega kuning merah itu semua dah hilang. Maksud dah tak ada cahaya, betul-betul dah terbenam. Bukan hanya terbenam matahari, bukan hanya matahari itu jatuh, tapi betul-betul dah tak ada mega dah tak ada cahaya dah sama sekali. Ini barulah dimasukkan dengan masuknya waktu Isyak. Kira betul lah tadi pukul 8-10 minit. Contoh dia, ini dah betul gelap.
barulah betul, barulah logik. Contoh dia, takkan kita nak pakai kaul qadim pula, susah pula, berat. Faham? So hari itu baru satu kes, banyak lagi kes kalau nak bahas. Jadi apa yang pendapat ulama Syafi'iyah itu adalah sebenarnya pendapat Imam Syafi'i juga, sesuai dengan tarjih yang berlaku. Lalu wadukhulul waqti fil muaqqati, dan dia takbiratul ihram tadi ketika waktu sudah masuk fil muaqqati, di dalam solat-solat yang sudah ada waktu. Contoh dia apa? Nak solat zuhur, tentunya setelah zawal. Kalau dah zawal berarti barulah dia Allahu Akbar. Jangan okey, sekarang 5 minit lagi nak zawal, aku takbir sekarang. Aku boleh baca Fatihah, bolehlah baca surah Baqarah sikit, nanti dah masuk waktu, bolehlah kita lakukan rukuk. Contoh dia, itu tak sah lah. Dia kena tunggu dah masuk waktu baru dia takbiratul ihram. Ustaz, itu kalau solat fardu, solat sunat macam mana? Juga sama, sunat yang muakkad. Takkan kita nak solat duha tapi matahari pun belum terbit. Faham tak? Ini macam mana? So tak boleh lah. Tak boleh lah. Kenalah takbiratul ihram untuk solat sunat duha ketika sudah masuk waktu untuk duha. Okey, terus wa dukhulul wa iqa'uha halal istiqbal. Angkat takbiratul ihram mestilah dalam keadaan menghadap kiblat, iaitu inilah kiblat. Saya terbalik kiblat ni. Asal dia, contoh dia ni mandangkan kiblat, dia Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Itu tak boleh lah. Okey, kita solat Allahu Akbar. Tak boleh. Dia kena menghadap dulu Allahu Akbar. Itu baru boleh. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia rosakkan. Dia rosakkan satu huruf daripada huruf-huruf dia, atau dia hilangkan huruf daripada huruf-huruf dia. Contoh dia apa? Akbar jadi wakbar, Allahu Akbar. Tak boleh lah. Akbar ra jadi Allahu Akbaz. Tak boleh lah. Allahu jadi Allah. Faham? Allah. Tak boleh. Ini maksud dia. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Ini bagi orang yang solat jamaah, takbir itu tunggulah imam dah takbir dulu. Jangan imam dulu takbir Allahu Akbar, lepas tu baru imam takbir. Orang tadi bagi tahu, bang, belum takbir tu, sabar. Oh, saya ingat tadi dengan takbir. Tak, itu takbir iqamah. Okey. Contoh dia, faham? Okey, jelas ya? Faslun. Fasal syurutul fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah ada 10. Pertama, at-tartibu, tartib. Maksud tartib ni apa? Maksud dia bacaan dia, ayat dia sesuai dengan susunan yang dah ada. Maksud dia, contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Tak boleh lah macam tu. Itu namanya bukan tertib. Okey. Wal mualatu, dan mualah terus menerus. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alif Lam Mim, Maliki yaumiddin. Tak boleh. Dia kena terus. Faham? Tak boleh ada terputus. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sambung. Faham? Sengaja. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini tak boleh. Faham? Lepas tu wa mura'atu hurufiha, dan kena menjaga huruf-huruf Fatihah. Kena baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ha tak boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dah ustaz saya ni, lidah saya memang lidah Melayu negeri betul, tak boleh nak bezakan ustaz. Nama dia hak dengan hak tu saya tak boleh bezakan. Bunyi dia sama je. Dah cuba dah pergi doktor mulut dah ni.
Tak boleh. Itu dah tak boleh. Khilqah dah Allah ciptakan macam tu, tak boleh. Tak boleh nak buat apalah. Contoh dia, kalau saya dekat Indonesia, isteri saya dia orang Bogor, orang Sunda. Orang Sunda ni apa? Dia orang tak boleh nak sebut F. Kalau alam tara kaifa fa'ala, dia mesti bunyi apa? Alam tara kaifa fa'ala. So tapi isteri saya dah boleh lah. Cuma adik-adik dia ataupun apa anak saudara dia yang budak-budak lagi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Cakap kenapa tak boleh sebut F? Dia kata orang Sunda tak boleh sebut F, susah dia tu. Kena suruh dia berhijrah dulu baru dia boleh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kalau benda ni macam mana? Itu kalau dah terpaksa tak boleh buat apalah. Khilqah, tapi kena belajar, cuba. Tapi kalau dah boleh, jangan tukar. Alhamdulillah, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu sebab tu kita kena pergi, kena cari ustaz guru Al-Quran. Kena cari guru Al-Quran untuk betul-betul membetulkan bacaan. Wa mura'atu tasydidatiha, dan kena jaga tasydid dia. Tasydid dia contoh dia apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka tu ada tasydid. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana apa? Kerana iyyaka tanpa tasydid makna dia matahari, atau nama sejenis nama Tuhan matahari. Dalam bahasa Arab kuno. Lalu iyyaka nama dia, iyyaka na'budu, matahari itulah yang aku sembah. Iyyaka nasta'in, matahari itulah aku minta pertolongan. Menurut Imam Ibn Hajar kalau tak salah, kalau tak Imam Syekh Mahfud Tarmasi, dalam kitab dia Mauhibatul Fadli, ini boleh menyebabkan jatuhnya kufur kalau dia tahu makna dan sengaja. Kalau dia tak tahu makna, tapi sengaja meninggalkan tasydid, boleh menyebabkan solat dia batal. Kalau dia memang tak tahu dan itu yang dia mampu, dia baru masuk Islam, lidah dia pun belum lidah Arab, itu makfulah. Dah mampu dia macam tu, nak buat macam mana? Tapi kita kena latih dia. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qad al-qiraati, dan dia tidak boleh diam, berhenti. Saktatan tawilatan wala qasiratan, berhenti yang sekejap atau panjang. Berhenti yang panjang itu membatalkan, atau berhenti yang pendek, tapi yaqsidu biha qad al-qiraati, iaitu niat dia untuk stop bacaan. Contoh dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini panjang, berarti batal. Atau apa? Pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tapi dia niat apa? Nak stop bacaan, dia buat yang baru. Contoh dia. Itu tak boleh lah. Juga batal. Wa qira'atu kulli ayatiha. Dan dia kena baca semua. Tak boleh baca Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ni dah qalbul Fatihah dah ni. Yang lain tak payah baca lah. Contoh dia. Tak boleh lah, dia kena baca seluruh ayat dia sampai habis. Wa minha al-basmalatu, dan termasuk daripadanya adalah bacaan basmalah. Bacaan basmalah berarti apa? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, saya baru solat, ada satu syekh datang dari Turki, dia tu tak baca bismillah, solat saya batal ke tak? Tak batal. Kenapa tak batal? Kenapa tak batal? Ini ada dalam kitab apa? Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama kitab ni? Ini adalah kitab Fatwa Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Masyhurah fil Madhab Syafi'i, yang disusun oleh apa? Syekh Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudan.
Pertanyaan yang paling orang masalah adalah ketika bermakmumkan kepada seorang imam, kita jadi makmum yang Syafi'i, imam tersebut mazhab dia mazhab Maliki misalan dia. Mazhab Maliki. Lalu macam mana? Mazhab Maliki mereka tidak membaca Fatihah, bahkan makruh untuk membaca Fatihah. Contoh dia, kalau kita pergi ke Morocco jadi makmum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana ni? Dekat dalam ni ada Salatul Jamaah munfaridan. Okey. Bukan. Tak jumpa lagi. Tak ada kat sini pula. Tapi ada, saya pernah bahas benda tersebut. Ada sepatutnya ada dalam kitab ni. Inti dia sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Kerana dia anggap macam ni. Dia anggap imam atau imam yang dia solat tersebut, ketika tidak membaca Fatihah, dia yakin dia solat dia sah atau tidak. Dia yakin solat dia sah. Kalau dia yakin solat dia sah, maka makmum yang solat kepada imam yang yakin solat dia sah, maka sahlah solat dia. Itu istilah dia macam tu. Kat mana? Nanti saya carilah. Saya bacakan depan semua orang. Pembahasan tersebut dah khatam pembahasan dia dekat Morocco. Kerana banyak kawan-kawan tanya, Ustaz, macam mana ni saya solat Fatihah saya solat Fatihah saya sedangkan imam tidak membaca Fatihah. Okey, tak jumpa kat mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. Nanti kita cari. Okey, tak apa. Saya dah bawa dah. Lupa nak buka tadi kat dalam bilik. Inti dia dalam kitab ni, dan juga dalam kitab iaitu yang saya bawa hari itu, syarah kepada Minhajul Talibin, pendapat mengatakan ketika imam dia bermazhab Maliki, yang mana mazhab Maliki makruh untuk baca basmalah, tapi solat dia sah bila tanpa baca basmalah, kita sebagai makmum kita yakin bahawa dia bermazhab Maliki dan dia solat tersebut kerana mengikut mazhabnya dan sah bagi dia, maka kita makmum kita baca basmalah, Fatihah kita, dan sah solat kita mengikuti imam tersebut. So tak adalah istilah, Ustaz saya pergi Mekah imam tak baca basmalah berarti solat saya tak sah. Tak adalah istilah tersebut. Tak adalah istilah berarti sebab mazhab dekat Saudi itu berbeza dengan mazhab Ahli Sunnah Jemaah di Malaysia, maka tak sahlah. Gaduhan yang dah lama kita duk dengar, kita jangan layan. Sebab apa? Dalam mazhab kita yakin solat yang ada di Masjidil Haram tetap sah kerana kita yakin imam tersebut solat dia sah kerana mengikut mazhab itu cerita dia. Okey. Tapi saya iktiraf, menurut pendapat dalam kitab I'anatul Talibin, dia mengatakan tidak sah kalau sekiranya menurut zon yang qawi, imam tersebut dalam mazhabnya dia tidak membaca basmalah. Saya tahu saya ada baca pendapat dalam I'anatul Talibin, dan kitab itulah yang dijadikan hujah beberapa orang yang tasyaddud sehingga nak melarang kita solat atau melarang kita pergi buat haji atau umrah di Masjidil Haram, solat di belakang imam dia dengan alasan imam dalam I'anatul Talibin kata tak sah. Jawapan dia apa? Itu ijtihad imam yang pengarang kitab I'anatul Talibin, dan ijtihad ulama seperti Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudad dia berbeza, dan menurut saya ini yang paling relevan. Itu tujuan dia. Okey. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu wa adamul lahni, dan tidak membuat lahan al-mukhilli yang merusakkan bil makna pada maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tak apa. Alhamdulillahi Rabbi
panjang ke bi Tuhanku. Kan? Padahal Tuhannya alam kan. Tuhan sekalian alam. Ini Tuhanku, Rabbi. Contoh dia. Ini merusak. Merusak. Lepas tu Ustaz, kalau yang kita dengar orang-orang yang duk berlahan-lahan apa, buat lagu kiraat apa, kalau kiraat tersebut tidak mukhil, tidak merosak makna, tak ada masalah. Kalau merusak makna, haram. Contoh dia luar solat. Ada yang baru-baru ni hantar saya video baca yang dekat Indonesia dia baca apa lahan bahasa Jawa kan. Saya tak boleh nak kata itu betul ke salah sebab saya tak dengar semua, saya tak teliti ayat tersebut dengan apa dia baca. Inti dia, kaedah dia, kalau dia berlahan, lahan tu apa? Berdendang tu lah tadi, berbunyi macam tu, yang sampai mukhil, merosak, faham? Merosak makna, boleh haram, bahkan boleh jatuh kufur kalau sengaja merubah makna. Tapi kalau tidak, dia masih menjaga tertib, maka ini samalah macam kita dah dengar qiraat ada alani, qiraat alani. Faham tak? Qiraat alani. Saya kadang-kadang dengar banyak macam lagu, saya pernah dengar orang baca Al-Quran macam-macam lah. Itu tak ada masalah selagi tidak sampai merosak makna. Wa an takuna halatal qiyami fil fardhi, iaitu dia kena baca Fatihah dalam keadaan berdiri ketika dalam solat fardu. Sebab dalam solat fardu dia kena berdiri. Bagi siapa? Bagi orang yang mampulah. Ayyaqra'aha al-musalli qa'iman. Faham? Ay in kana qadiran wa illa fa fi badalil qiyami wa qad marra bayanu. Iaitu apa? Dia membaca musalli dalam keadaan qa'iman in kana qadiran, kalau dia berdiri, mampu untuk berdiri. Wa illa, kalau tak mampu, fa fi badalil qiyam, okey, boleh buat apa yang mengganti berdiri. Contoh dia kalau dia duduk, kalau dia baring sesuai dengan keadaan dia. Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah, dia kena mendengarkan diri dia sendiri dalam bacaan tersebut. Berarti lidah dia kena bergerak. Faham? Lidah dia kena bergerak. Isma'ul musalli nafsahu qira'ata jami'i hurufiha, iaitu mendengar, musalli mendengarkan diri dia sendiri bacaan seluruh huruf-huruf Fatihah. Illam yakun mani'un minas samamin aw laghatin, kecuali lah ini selagi tidak ada yang mencegah dia. Contoh dia apa? Dia bisu tak? Bisu benda lain lah. Faham? Itu benda lain, itu uzur lain. Wa illa fayarfa'u bihaisu law lam yakun mani'un la sami'a. Kuatkanlah suara dia. Yarfa'u, kuatkan suaranya sekira tak ada yang melarang dia, sehingga dia mendengarkan suara dia sendiri. Faham? Contoh dia, saya ni memang dari kecil suara saya kuat. Kalau saya tak pakai mikrofon ni, rasa belakang pun dengar. Itu kalau saya macam mana dah, suara saya kuat, nak buat macam mana kan? Kalau saya tak dengar. Sebab tu suara saya pun cepat hilang. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat sirran tapi dengar pada telinga, cukup sir. Kena kuat sikit, kuatlah sikit. Jadi mulut ni kena berubah, kena bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kena dengar pada diri sendiri, bergerak. Kalau ada yang masuk Allahu akbar, Allahu akbar, tak sah solat dia, batal. Faham? Kena ajar dia, kena bagi tahu dia. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, dan dia tidak boleh menengah-nengahkan bacaan alat surah Al-Fatihah tadi dengan zikir ajnabi. Maksud dia dengan bacaan yang di luar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolonglah aku nak ujian lepas ni, berilah kemudahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Contoh dia, itu tak betul. Kalau ada orang bagi ijazah, bagi entah ijazah, entah solat hajat, bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, entah baca doa ni baru entah teruskan bacaan. Itu orang kalau ada yang bagi ijazah tu ketuk dia. Mana boleh? Itu tak betul. Faham? Itu tak
tak betul. Okey. Faslun fasal tasdidatul Fatihati. Tasdidat berarti apa? Syiddah di dalam Fatihah itu arba'a asyarata, ada 14. Pertama, bismillahi. Itu ada tasdid. Kenapa tasdid tu perlu diperhatikan? Kerana apa? Tasdid adalah huruf dia double. Huruf dia double. Kalau kita tak baca tasdid, berarti sama dengan kita meninggalkan salah satu huruf. Faham? Kalau meninggalkan salah satu huruf, berarti rusaklah bacaan tersebut. Maka tak dianggap sebagai bacaan Al-Fatihah. Kalau tak dianggap sebagai bacaan Fatihah, berarti tidak sah. Bismillahi fawqal lami, atas lam. Bismillahi. Ar-Rahmani, fawqar ra'i, Ar-Rahmani. Sebab itu ra ni dia punya ra yang paling fasih, dia punya getaran 2 sahaja. Ar-Rahmani. Tapi saya susahlah, kalau tak boleh tak apalah, lebih sikit. Ar-Rahmani dah kali nak buat, tapi yang betul kalau boleh 2 getaran Ar-Rahmani. Dulu waktu saya kecil-kecil masuk pondok pertama Quran, saya memang boleh, alhamdulillah. Setahun pertama tu bagus. Bila dah habis Quran, khatam dah, ganti dengan kitab, langsung dah ilmu qiraat tu hilang. Saya pergi kursus balik dengan syekh saya, dengan kiai saya yang pangkal qiraat tu, dia kata lidah kau lidah berbelit dah, tak boleh buat apa dah. Asalkan sah cukup Fatihah dengan tahiyat akhir dah cukup. Dah susah. Kalau dulu dia jaga, dia letak lidi tu kat lidah. Ni cukup ni. Dia macam tu. Betul. Lepas tu Ar-Rahimi, fawqar ra juga. Ar-Rahimi. Hak tu jangan lupa him bukan him. Him. Hi hu bah hu han hani hah na minal muhni mahihan haniha. Ini cara untuk melatih makhraj atau makharijul huruf. Alhamdu faqal lam, alhamdulillahi. Alhamdulillahi, lillahi fawqal lamil jalalah, atas lam jalalah itu ada tasdid. Rabbil alamina, Rabbi ni fawqal ba, Rabbi bukan Rabbi, okey? Rabbi. Ar-Rahmani fawqar ra, Ar-Rahmani atas ra. Ar-Rahimi fawqar ra, atas ra juga. Ar-Rahimi. Maliki yaumiddin, middin fawqad dali, di atas dal, bukan dal, lidah kena kat depan. Dal, dadidu bad, dudan dani dadna minal mudni magidan danida. Itu cara bacaan yang betul. Berarti apa? Maliki yaumiddin. Nampak tu? Dal tu kena tasdid. Din. Lepas tu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Fawqal ya'i, atas ya. Iyyaka kena tasdid kat situ, tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, itu satu. Lepas tu wa iyyaka nasta'in juga berada pada ya dia. Perhatikan, pastikan iyyaka. Ni yang saya sebut tadi. Kalau tak boleh jatuh kufur. Ihdinas siratal mustaqim. Fawqas shadi, ihdinas sirat. Sasisu bassa, bukan sasisu bassa, itu sin. Ni sad. Sasisu bassa. Berarti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sad tu ada tasydid. Ihdinas sirat. Siratal ladzi Talladhi. Lam tu ada fawqal lam, ada tasydid. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fawqad dadi wal lam. Okey, dot dulu.
fauqa dhad ini paling susah. Kerana apa? Huruf dhad itu adalah huruf paling susah di dalam bahasa Arab, dan orang yang paling fasih menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan bahasa Arab dipanggil dengan lughatul dhad. Walau kenapa huruf dhad dia kena lempar dari kanan ke kiri? Walau daripada, ini bahasa Melayu apa? Gigi gebam. Kalau bahasa Indonesia dia panggil gigi bam kanan ke bam kiri. Ini apa ni? Apa? Geraham. Gigi geraham. Walau dolin. Sebab tu kadang saya jadi imam tu saya takut nanti orang kadang bising. Kenapa dia bising? Pelik betul. Bukan pelik lah, saya memang macam itulah saya boleh buat. Walau dolin. Kenapa dolin? Sebab alif tu ada mat. Mat wajib tu. Walau dolin. Betul. Lepas tu lam tu ada tasydid. Kena berlatih. So macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faham? Itu adalah bacaan dia. Teruknya bacaan saya macam itulah, saya dah tak lihat bagus lagi lah. Kalau yang boleh bagus, alhamdulillah. Saya yakin kat sini ada ustaz-ustaz yang ahlul qiraat, ahlul tajwid, ahlul qiraat. Kalau saya tak, suara pun tak sedap, suara pun sumbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal yusannu, disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Mengangkat dua tangan fi arba'ati mawadhi'a, berada pada empat tempat. Yang pertama adalah inda takbiratil ihrami. Allahu akbar. Ustaz, tangan dia macam mana? Kashful yadaini, disunahkan membuka dua tangan. Bukan macam ni. Bukan. Human rights. Tak boleh, bukan. Di Ultraman, bukan. Kashful yadaini. Wa tawjihu batnihima ilal kiblati, menghadapkan batin dalam menghadap kiblat. Allahu akbar. Tawjihu batinihima ilal kiblati. Wa tafrijul asabi'i tafrijan wasatan. Bukan macam ni. Tapi tafrij tu ada ruang sikit, tapi yang wasatan, bukan yang melebihi. Bukan Spiderman, bukan. Bukan Spiderman, tapi Allahu akbar, buka sikit. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu apa? Wa muhadzatur ru'usil ibhamaini syahmatail udhunain. Muhadzah tu apa? Selari, iaitu ru'usul kepala kepada ibhamain. Ibham tu apa? Ibham tu ibu jari. Ibu jari ni ada ibham, ada roksu dia. Roksu dia ni iaitu dia kenapa muhadzatu, iaitu selari, kena atau selari dengan syahmatal udhunain tu ni. Allahu akbar. Wa ru'usi baqiyatil asabi'i a'lal udhunain. Semua kepala kepada jari-jari yang lain atas telinga. Wal kaffaini, dan dua telapak tangan, al mankabain. Macam ni. Allahu akbar. Itu adalah yang sunnah. Perempuan macam mana? Dalam kitab ni tak adalah. Dalam kitab Bajuri, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Dia bukan ikut ni, dia rendah sikit. Okey. Itu. Okey, dah jelas. Wa indar ruku'i, dan ketika rukuk, turun nak rukuk maksud dia. Turun nak rukuk. Apa contoh dia? Binnal malkina ilaina. Okey, habis surah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nak turun rukuk. Wa indal i'tidali, bangun dari rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu. Jangan jadi tangan. Wa indal qiyami minat tasyahudi al-awwali, dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Bukan tasyahud akhir, sebab tasyahud akhir dah habis dah. Tasyahud awal. Jadi apa? Lepas selawat, lepas syahadah, selawat satu, lalu terus Allahu Akbar. Ini adalah tempat-tempat disunatkan untuk angkat tangan ketika intiqal. Okey, faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud. Ini yang paling penting. Syarat-syarat sujud juga menjawab soalan yang pertama tadi. Syarat-syarat sujud ada 7. Sab'atun ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Dia kena sujud pada 7 anggota tubuh. Maksud dia apa? Ada 7 anggota tubuh dia kena prostrate. Prostrate tu sujud, kena turun ke bawah. Wa antakuna, dan syarat dia apa? Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dia punya dahi kena terbuka. Maksud dia apa? Selain dahi dia, anggota dia kena sujud, disunatkan buka. Tapi kalau tak buka tetap sah. Contoh dia apa? Pertanyaan, saya pergi England sejuk Ustaz. Ya Allah, apa lagi ni sekarang bulan apa ni? Nak masuk November, sejuk Ustaz. Tak pakai sarung tangan menggigil. Boleh tak saya solat pakai sarung tangan? Sah. Faham? Pakai sarung tangan sah. Ada masalah. Ustaz, saya nak pakai topi yang panjang macam tu yang ni boleh tutup telinga sampai tutup ni. Tutup ni cuma mata je nampak. Tak sah. Kena buka dahi. Faham? Tu tak sah, kena buka dahi. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, kena terbuka. Jabhah dia kena terbuka. Wa tahammulu bi ra'sihi. Tahammulu bi ra'sihi apa? Tahammulu bi ra'sihi, iaitu dia kena tekan kepala dia. Okey jap, patah belakang sikit je. Jadi tartib disunatkan juga untuk tartib ketika meletakkan anggota tubuh pada sujud. Maksud dia apa? Tartibu wad'il a'dha'il mazkurah bi ayyada'a awalan rakabataihi. Pertama rukbataihi, iaitu kedua lutut dia dulu yang kena tanah, lepas tu tangan, baru dahi. Faham? Okey. Jadi pertama, lepas tu setelah itu tahammulu bi ra'sihi. Dia kena tekan kepala dia kena tanah. Maksud dia tak boleh macam sikit je tanah kena sikit, tak boleh. Faham? Dia kena tahammul, betul-betul sujud. Faham? Betul-betul sujud. Ustaz, ada batu Ustaz. Jadi mana yang mampulah tahammul dia. Batu sakit kepala, janganlah sampai sakit kepala. Dia yang sampai saja terantukkan sini-sini, biar apa? Biar gelap. Dahi dia sampai gelap. Itu pun tak boleh lah. Faham? Wa adamul huwi li ghairihi, dan dia tidak turun. Jadi tidak turun sujud li ghairihi sebab benda lain. Lepas iktidal, tidak iktidal, ada kawan dia pergi tolak dia jatuh bro. Ni sujud lah ni. Tak boleh. Faham? Dia kena turun memang untuk sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ini yang pakai ridak. Hati-hati. Dia tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Contoh gerakan dia apa? Dia pakai ridak. Pakai ridak macam ni. Sekali bila dia sujud, ridak dia jatuh macam ni, dia pun sujud atas ridak. Nampak sangat ridak mahal-mahal, tapi tak belajar fiqah. Lebih baik tak payah ada ridak, pergi belajar fiqah. Jual ridak tu, pergi mengaji. Betul tak? Begitu juga apa? Ada yang balik dari Morocco, saya beli jalabah macam Ustaz Aiman ni. Hebat ni, besar ni. Bila solat Allahu Akbar, terus pun tak sah solat dia. Faham? Faham? Jangan pakai. Ada yang balik dari Saudi, beli Syaimah. Tahu Syaimah tau?
Syaimah ni yang macam Syekh Yasin Al-Fadani pakai tu. Dia pakai pergi mana-mana kat Malaysia, jalan bawa tongkat pakai Syaimah. Syam jadi tok syekh Pak Lebai. Bila solat Syaimah dia tutup dahi. Nampak sangat ni Pak Haji ni, ya Allah, tak belajar lagi. Syaimah mahal-mahal tapi tak nak mengaji. So suruh dia mengaji dulu. Suruh dia mengaji dulu. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, termasuk rambut. Hati-hati rambut. Sebab itu contoh dia, ada orang solat, bila dia dah nak sujud rambut dia terjatuh, dia pegang, boleh ke tak boleh? Boleh. Kerana apa? Ini adalah benda yang wajib untuk dia lakukan. Kerana kalau dia tak tahan rambut dia, menyebabkan solat dia tak sah, maka dia terpaksa untuk tahan rambut dia. Contoh dia, rambut saya memang pendek lah. Siapa rambut panjang tu dia pakai kopiah kan. Sekali kopiah dia jatuh, alamak rambut dia jatuh, dia pun pegang. Tak ada masalah. Okay, kan? Tak ada masalah. Okey, lepas tu jangan juga pakai serban besar. Tapi tak macam ni. Ni pun tak sah lah. Faham? Ni pun tak sah lah. Tak sah. Okey. Yataharraku biharakatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi, iaitu apa? Belakang dia kena tinggi, lepas tu mengalahkan depan dia. So dia macam nilah. Sujud kena macam ni. Lepas tu wa tuma'ninatu fihi, dan dia kena ada tuma'ninah di dalam sujud. Maksud dia bukan sujud duduk. Begitu jangan. Kena ada tuma'ninah lah, jangan ni macam kalau mak saya panggil ni solat macam patuk ayam. Macam ayam patuk pula. Dia makan lah ayam lo patuk makan tu. Tak boleh. Dia kena solat kena ada tuma'ninah, kena bagi tahu ni. Walaupun solat sunat dia ustaz, solat sunat pun kena ada tuma'ninah. Lepas ustaz saya ada tengok video, katanya orang pondok ni hebat-hebat kat Jawa tu. Ada satu video orang solat tarawih 7 minit habis 20 rakaat. Kan? Itu tunggu dulu, sabar, jangan terus menghina. Dia tak tahu asbabul wurud, nanti orang tak faham. Bukan 7 minit lebih lah, bukan 7 minit, 20 rakaat tu 15 minit kalau tak salah. Ini kat mana? Ini dekat pondok kawan saya, nama dia Pondok Mantenan. Mantenan tu kampung tu, Mantenan dekat Blitar. Nama pondok saya lupa nama dia. Nama pondok Arab dia tu ada nama pondok dia. Mambaul Solihin, bukan Mambaul Solihin, bukan itu Gresik. Adalah satu pondok ni. Pondok tu dekat Mantenan. Itu ulama dia, kiai dia pun orang alim, anak-anak kiai dia pun orang alim, semuanya orang alim. Kenapa dia orang solat tarawih tu laju? Kerana ikut atuk dia yang membawa Islam di daerah tersebut, yang membuka pondok tersebut. Dia ni memang solat tarawih sahajalah laju. Faham? Solat tarawih sahaja laju. Pertama ni solat sunat. Yang kedua, tuma'ninah, bukan tak ada tuma'ninah, ada tuma'ninah, cuma lajulah. Sebab apa? Contoh dia baca Fatihah, dia meninggalkan bacaan surah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia rukuk yang penting tuma'ninah. Tuma'ninah ni kadar dia berapa banyak? Subhanallah kan? Subhanallah. So kira-kira subhanallah ni ada 2 saat ke tak ada? 1 saat cukup kan? Subhanallah. So dia semua 1 saat lah. So tuma'ninah dia semua 1 saat. Itu cerita dia, sah ke tak? Sah lah. Nak kata afdal tu tak payah nak cakap lah kan. Nak cakap afdal, ada orang solat tarawih dia nak baca 7 juz 1 malam, Alhamdulillah. Ada yang nak baca 1 malam 1 Quran, Alhamdulillah. Kalau ada yang nak baca, nak solat tarawih cuma lah 15 minit khatam semua, faham? Maksud dia tak ada masalah. So afdal ke tak afdal tu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentu diterima atau solat tarawih dia tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah ada kat situ, so saya tahu. Saya tahu cara dia solat. Tapi yang kat belakang-belakang sekali tu sebab dia tak dengar kata imam, so kadang-kadang dia memang itu salah lah. Tapi imam dia betul kat depan. Kenapa dia tak buka ustaz macam solat tarawih biasa? Entah kena faham. Pondok tu bukan pondok main-main pondok. Pondok tu murid dia ada 2,000 lebih. Diorang ni kalau Ramadan ni ngaji kitab bukan kecil-kecil. Tuan-tuan, puan-puan, 15 pertemuan ngaji kitab Safinatun Najah. Faham? Diorang ngaji apa? Bulan Ramadan 30 hari khatamkan Bukhari 4 jilid.
Faham? Khatamkan Bukhari 4 jilid, lepas tu dengan syarah lagi, dengan i'rab lagi, dengan baca rijal lagi. Berapa banyak tu? Macam mana lah kita orang akhirnya tarawih pun potong pendek sebab malam boleh makan, betul tak? So diorang baca laju Bukhari, bersolat tarawih 15 minit, habis tu diorang baca Bukhari sampai pukul 3. Berhenti pukul 3, diorang sahur sekejap, dah masuk solat subuh. Lepas solat subuh diorang rest, nanti bangun pukul 8, ngaji sampai pukul 12, diorang solat subuh, ngaji lagi sampai asar. Lepas asar rest sekejap untuk masak, maghrib buka puasa, solat maghrib rest sekejap, solat tarawih 15 minit, langsung lanjutkan khatamkan Bukhari selama 30 hari khatam. Bukan takat buka Bukhari baca, telah berkata daripada Ali berceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda bla bla bla. Itu bahasa Melayu. Faham? Ni tak, dia baca Arab. Qala Rasulullah SAW bla 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 bla. Dia baca dengan i'rab, bukan bla 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 aje. Qala telah wasda'u sapa Rasulullah SAW. Itu ada i'rab tu. Dia kata sapa tu fa'il, was tu fi'il madhi. Itu ada kaedah-kaedah ada. Dia baca tu ada kaedah, sehingga kan nak khatam Bukhari tak boleh sekejap-kejap. Faham? Kena 30 hari khatam. Kenapa tak buat Bukhari setahun? Macam tu. Dia lainlah, setahun dia mengaji kitab-kitab besar lain. Faham? Ihya Ulumuddin. Sekarang saya tanya kat Malaysia, siapa khatam Ihya Ulumuddin? Ada yang mengaji Ihya Ulumuddin? Ada yang khatam ke tak? Dekat pondok kami 2 tahun sekali kena khatam. Faham? 2 tahun sekali kena khatam. Pagi mengaji sikit, petang mengaji sikit. Tiap-tiap hari tak berhenti selama 2 tahun khatam. Kat sini nak suruh kita pergi, semua orang lari. Betul. Saya dekat KL setiap sebulan sekali baca Ihya Ulumuddin dengan terjemahan. Saya baca Arab, Prof Adi Setia baca English. Yang datang berapa? Hari tu yang datang adalah 15-16. Semalam, hari Ahad semalam, yang datang 8 orang je. Dah separuh dah hilang. So, saya kata kat Prof Adi, bulan depan 4 orang je yang datang. Istiqamah, I'm ready for istiqamah. You have to be istiqamah. No problem. Okay. Itu zaman sekarang siapa lagi nak ngaji kita? Kita nak cari Ihya Ulumuddin. Cakap je mana Imam Ghazali seperti ini, Imam Ghazali seperti itu. Ihya tak pernah khatam. Baca lah Ihya. Barulah tahu siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ada hadis mautu. Dah baca belum? Maksudnya dah baca belum? Tak baca jangan cakap. Tak baca jangan cakap. Baca dulu. Dah baca tu baru tahu maksud dia. Ini sebab itulah benda tu terjadi. Jadi tomak ni. Jadi jangan terlalu suudzon. Kena ada husnudzon. Khatimatun. Dah pukul 10 dah pun. Kita habiskan khatimatun, penutup untuk malam ni, bukan penutup kitab ni. A'dha'u sujudi, ada pun beberapa anggota sujud itu sab'atun, 7. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama al-jabhatu, dahi, wa butunul asabi'i kafaini, iaitu dalamnya asabi', butun iaitu jari-jari kafain. Ni. Okey, wa rukbatani, dan 2 lutut. Ini termasuk anggota sujud, kena berada di bawah. Ustaz, dia tu sujud macam ni, kaki dia dengan tangan dia, tapi lutut ditinggikan. Maksud tak kena tanah, tak sah lah. Dia kena letak bawah, kena sujud letak bawah. Tapi Ustaz, dia baru jatuh motosikal, itu lain lah. Itu dah sakit, nak buat macam mana. Wa butun asabi'ir rijlaini, dan butunnya jari-jari rijlain. Maksud dia apa? Jari-jari rijlain. Ni butunnya ni. Macam ni. Okey, faham jangan macam ni pula ni. Dia sujud macam ni Ustaz. Kalau dia sakit lain lah. Kalau saya sujud kadang saya punya jari kecil ni tak kena. Sebab apa? Ya dah bengkak macam tu je nak kena. Ini lain lah. Dia meleleh besar ni. Sebab main bola tu lah ni. Jangan main bola banyak ni. Nanti kaki saya macam ni. Kalau pakai kasut tak apa. Saya kat pondok tak boleh pakai kasut. Saya pakai boot. Kawan semua tak pakai boot. Semua kaki ayam. Buka kasut, dia kata tu. Allah, saya buka kasut dah. Buka kasut main sekali tersempak. Terus sampai sekarang bengkak tak kecil-kecil. Dah taubat dah main bola. Taubat dah. Saya last main bola 2000 bila 2017 tahun lepas. Main bola 2 minit terus kaki kiri pula sakit sampai hari ni tak baik-baik, terplay on. Sampai hari ni, saya dah taubat senasuhat. Dah
taubat betul-betul dah, tak boleh buat dah. Okey. Faslun tasdidatut tasyahudi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pengajian kita minggu hadapan. Insyaallah minggu hadapan saya ada lagi sekarang pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7, dah nak separuh pertemuan. Dan nampaknya boleh khatam sebelum 15 kot insya-Allah. Kalau ada salah silap saya mohon maaf. Sebelum itu jangan lupa kalau ada soalan boleh hantar ke AJK. Yang ada yang kata yang dari pihak perempuan ataupun wanita, ada yang kata tak ada apa susah Ustaz, kadang-kadang tak pun soalan tak sampai kat sini. Tak payah, terus SMS je terus kepada AJK, pada panitia, dia orang akan urus insya-Allah. Okey, sekian saja dari saya. Kalau ada salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.